فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله
فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur da'watana wa haqqa ghayatana wa alif baina qulubina kama allafta baina al-ansari wal muhajirin. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, benarkanlah dakwah kami, satukanlah matlamat di antara hati-hati kami, sebagaimana Engkau satukan hati-hati di antara Ansar dan Muhajirin, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memilih kita untuk berada dalam salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk pengisian kita pada kali ini, kita akan membicarakan berkaitan dengan cara terbaik mencari keuntungan dunia dan akhirat. Sebagai seorang manusia, maka sudah pastinya setiap dari manusia ni inginkan keuntungan dalam setiap apa jua perkara yang dilakukan. Tiada manusia yang inginkan kerugian, melainkan inginkan keuntungan semata-mata. Akan tetapi keuntungan yang bagaimana yang kita inginkan sebenarnya? Adakah hanya semata-mata keuntungan dunia ataupun akhirat, ataupun keuntungan di dunia dan juga di akhirat? Maka topik pada kali ini, sukalah saya untuk berkongsi huraian daripada surah As-Saff, iaitu pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui, yakni hakikat yang sebenar. Jadi dalam kita nak mencari keuntungan di dunia dan akhirat sebenarnya tidak susah. Okay. Sekiranya kita tahu caranya, yang mana kuncinya ada pada ibadah kita. Nah, bahkan dalam hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu juga dengan orang yang bersedekah, yang mana mereka mendapat jaminan bahawa tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Cuma yang membezakannya adalah bagaimana kacamata orang yang beriman dan tidak beriman melihat definisi keuntungan tersebut. Yang mana mereka yang ikhlas beribadah kerana Allah akan melihat keuntungan besar yang akan mereka raih untuk usaha dan pengorbanan mereka. Sebagaimana dalam kehidupan kita ini, kita melihat ada beberapa isu yang berlaku, antaranya penipuan daripada skamer. Ramai manusia yang tertipu dengan penipuan yang dilakukan oleh segelintir manusia yang melakukan perbuatan tersebut yang kita definisikan sebagai skamer. Meskipun ditipu berkali-kali, tapi masih ramai lagi manusia yang mempercayai perkara tersebut. Akan tapi berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sama sekali tidak memungkiri janjinya, bahkan sentiasa menepati janjinya, tetapi tidak ramai yang ingin meyakini dan mempercayai tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menggambarkan kepada kita peranan iman itu menjadi satu elemen yang cukup penting dalam kita nak meraih keuntungan
di dunia dan juga di akhirat. Berbalik kepada surah As-Saff tadi pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, yang mana sebelum daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu yang dia akan menegakkan agamanya di bumi ini. Maka oleh itu untuk menegakkan agama Islam di seluruh dunia, untuk mengatasi agama-agama yang lain, maka kerana itulah jihad diperlukan. Jihad dijalankan. Dan sekarang ini kita tidak ada jihad qital, yakni jihad perang sebagaimana pada zaman Nabi SAW. Akan tapi bagi kita masih ada lagi jihad, iaitu jihad lisan, iaitu dakwah yang kita sampaikan, iaitu jihad di dalam menyebarkan Al-Quran supaya Al-Quran ini menjadi resam di seluruh dunia. Jadi ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah nyatakan dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu rasa kamu ni beriman, maka hendaklah kamu menjalankan jihad seperti mana yang disebutkan di dalam ayat ini. Iaitu hal adullukum ala tijarah. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan. Yang mana Allah menarik perhatian manusia, terutamanya membaca Al-Quran dengan menceritakan tentang perniagaan yang amat besar dan amat menguntungkan. Yang mana sememangnya manusia ni sukakan perniagaan, sama ada orang yang berniaga kerana mereka akan mendapat hasil keuntungan, dan juga orang yang membeli kerana mereka dapat barang yang mereka perlukan. Maka Allah sebut perniagaan dalam ayat ini kerana perniagaan adalah sumber rezeki yang paling banyak. Bahkan kita tengok orang yang kaya raya, kebanyakannya mereka adalah di kalangan mereka yang berniaga. Tambah-tambah lagi, perniagaan yang Allah tawarkan ini adalah perniagaan yang hebat kerana ada untung sahaja dan tiada ruginya. Biasanya kita berniaga ni akan ada untung dan rugi. Akan tapi perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu perniagaan yang hebat kerana hanya ada untung sahaja dan tiada rugi. Bahkan turut Allah nyatakan dalam surah Fatir pada ayat yang ke-29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Mana Allah nyatakan dalam ayat tersebut, Allah menyatakan beberapa perniagaan yang mana tidak mengenal kerugian. Mana katanya kalau kita buat, maka kita takkan pernah mengalami kerugian. Kemudian Allah sambung lagi, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kita bukan sahaja kita nak keuntungan tersebut, akan tapi kita nak juga kita ni diselamatkan daripada azab yang pedih. Yang mana perniagaan yang Allah tawarkan ini adalah amat besar kerana ia dapat menyelamatkan manusia itu, dan selamat itu adalah selamat daripada api neraka. Maka mana lagi manfaat yang kita perlukan kalau dibandingkan dengan selamat daripada azab neraka. Kerana dengan harta benda tidak mungkin untuk kita menyelamatkan diri kita daripada azab tersebut. Tentu tidak ada, kerana itu adalah keselamatan dan kejayaan yang paling besar dan paling kita perlukan. Kemudian pada ayat yang ke-11, sekarang pada ayat yang ke-11 Allah beri pula penjelasan bagi perniagaan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-10 tadi. Iaitu apa? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi Allah menyatakan tu'minuna billahi wa rasulih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana di sini adalah jumlah khabari, di mana Allah memberitahu apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan itu. Tetapi walaupun ia ayat yang memberitahu, nak menyatakan, tetapi maknanya mengandungi arahan. Kena beriman kepada Allah dan Rasul, dan ini yang kena sentiasa ada pada diri kita. Cuba kita perhatikan pada ayat tersebut, kenapa Allah tidak menggunakan fi'il amar, kata arahan sahaja. Hebatnya arahan dalam jumlah khabari ini
adalah kerana kalau dalam fi'il amar, boleh jadi kita tidak sentiasa kena melakukan perkara tersebut. Sebagai contoh, kita nak suruh seseorang itu duduk, kita pun cakap ijlis, duduklah. Duduklah. Memang itu adalah arahan, tetapi tidaklah arahan itu untuk terus duduk sahaja sepanjang masa. Padahal beriman ni kita kena sentiasa beriman dan tidak boleh sekali pun tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Jadi ini adalah dua syarat pertama untuk kita mendapat kemenangan, untuk kita mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Syarat pertama dia, dua syarat yang pertama ni untuk kita mendapat kemenangan, iaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Bukan sahaja beriman kepada Allah, akan tapi juga kena beriman kepada Rasul. Okay. Kemudian Allah sama lagi, watujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad di jalan Allah. Bukan sahaja kita kena beriman kepada Allah dan Rasul, tapi kena juga berjihad. Dia melakukan sesuatu perbuatan. Dan kalau sedang tidak ada jihad, maka hendaklah ada niat untuk berjihad. Walaupun kita tidak ada kemampuan untuk berjihad, maka hendak ada niat untuk berjihad. Dan inilah mentaliti yang kita kena ada, iaitu apabila sampai masanya yang kita kena berjihad dan menyambung nyawa kita untuk menegakkan agama Islam, maka kita kena serahkan diri kita, tak kena simpan niat ni ada dalam diri kita. Sebagaimana kita ni tak menyayangi ibu dan ayah kita, adakah hanya cukup sekadar kita ni menyayangi mereka tanpa kita menunaikan tanggungjawab terhadap kasih sayang kita tersebut? Kita sayang mak ayah, maka kita kena jaga. Hatta bila mak ayah kita meninggal sekalipun, tanggungjawab itu tetap masih ada dengan kita mendoakan mereka. Kerana doa daripada seorang anak ni masih lagi tak mengalir pahalanya kepada kedua ibu bapanya meskipun mereka telah mati. Jadi maka samalah juga, kita bukan sekadar kita beriman dengan Allah dan Rasul, akan tapi kena juga kita ni berjihad, melakukan tanggungjawab kita terhadap keimanan kita kepada Allah dan juga Rasul. Iaitu apa dia? Bi amwalikum wa anfusikum, iaitu dengan harta dan jiwamu. Yang ni untuk berjihad ni kita memerlukan modal. Seperti juga perniagaan, kita memerlukan modal, bukan? Maka modal jihad ni adalah dengan harta dan juga diri kita. Yang pertamanya harta, kerana yang mana kita kena jalankan ataupun melaksanakan infak untuk membeli peralatan perang dan bekal perjalanan. Ni kalau contoh untuk orang berperang. Ini kerana peperangan pada waktu itu bukanlah tentera kerajaan, tapi semuanya mujahidin kena bawa peralatan dan bekalan perjalanan sendiri. Ia tidak disediakan oleh kerajaan Islam pada ketika itu. Masing-masing mengeluarkan apa saja yang mereka mampu keluarkan. Yang pertama dari sudut harta. Yang keduanya kena sanggup hadirkan diri untuk berjuang. Jangan bagi duit saja tapi kita ni menyorok kat rumah. Maka ini lagi dua syarat untuk kita mendapat kejayaan, iaitu korbankan harta kita dan akhir sekali korbankan diri kita. Dan inilah modal perniagaan untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah nyatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi peperangan ni adalah suatu yang dipandang sebagai buruk oleh kebanyakan daripada kita. Tapi sebenarnya ia ada kebaikan di dalamnya, yang mana kita sahaja yang tidak tahu dan tidak perasan. Kalaulah kita tahu apakah kebaikan itu, maka tentu kita tidak akan teragak-agak untuk berjihad di jalan Allah. Antaranya disebut di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu diwajibkan berperang, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahui. Penting untuk kita ingat bahwasanya yang arahan jihad perang ini tidak pernah dikeluarkan daripada kerangka agama Islam. Jangan ada fahaman yang mengatakan ia telah dimansuhkan. Yang mana ini penting difahami kerana ada golongan Islam yang takut Islam dipandang serong. Maka mereka mengatakan jihad sebenarnya sudah dimansuhkan. Mungkin kita pada hari ini tidak perlu berjihad. Seperti berperang, mengangkat senjata dan sebagainya. Akan tapi jihad ini tetap ada sampai bila-bila, cuma perlu difahami dengan benar sahaja, iaitu dengan kita mempelajari tafsir Al-Quran. Dan ini juga penting kerana kalau tidak ada sahaja yang berfahaman ekstrim sampai berfahaman
kena terus bunuh orang kafir tanpa dakwah kepada mereka, dan inilah terjadi kepada segelintir manusia yang menganggap Islam ni agama yang tidak membawa kedamaian. Sedangkan Islam pada ketika dahulu berperang tu adalah untuk membebaskan manusia. Jadi daripada ayat ni dapatlah kita fahami bahawasanya bagaimana untuk kita mendapat keuntungan dunia dan juga akhirat ini adalah kita perlu memenuhi 4 syarat untuk kita menang. Iaitu yang pertamanya adalah kita beriman kepada Allah. Meyakini setiap apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan Rasul. Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turut diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dan kita perlu berjihad dengan harta kita. Dengan kita menginfakkan harta kita sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Fatir tadi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang mana itulah perniagaan yang tidak mengenal kerugian. Bila kita buat, maka kita akan sentiasa mendapat keuntungan bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja dengan kita menginfakkan harta kita, bahkan juga dengan kita mengorbankan diri kita juga. Bahkan keistimewaan dan pengiktirafan yang tinggi kepada peniaga-peniaga, orang yang meniaga ni, yang jujur dan amanah, di mana mereka ni akan duduk bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan salihin di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maksudnya dari Abi Sa'id bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang beramanah, jujur, lagi benar ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi dalam kita berniaga ni, maka sudah pasti orang ni sentiasa inginkan keuntungan. Akan tapi di sana kita kena sedar, dalam kita melakukan perniagaan, jangan sama sekali kita melakukan perkara yang menyalahi etika perniagaan yang telah digariskan oleh Islam. Antaranya adalah amanah dan jujur dalam perniagaan. Tadi kita ceritakan perniagaan yang mana melibatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah. Maka di sana ada juga perniagaan kita dengan manusia, hablum minan nas. Maka dalam kita melakukan perniagaan dengan manusia ni, maka kita perlu amanah dan jujur melaksanakan perkara tersebut. Kerana keistimewaan bagi mereka ni adalah sehingga peniaga yang beramanah dan jujur ni ditempatkan bersama dengan VVIP, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada pada hari kiamat kelak. Maka dalam berniaga ni kita inginkan kedua-duanya, nak untung dunia, nak untung akhirat. Tapi kalau kita tak untung dunia, paling sekurang-kurangnya kita pastikan kita untung akhirat. Jangan hanya semata-mata kita untung dunia dan akhirnya kita kerugian di akhirat. Mungkin kita berniaga kadang-kadang kita tak dapat keuntungan yang banyak. Ataupun mungkin kita rugi. Tapi pastikan kita tetap istiqamah dengan prinsip kita berniaga sebagaimana etika Islam. Kerana apa? Kerana kita akan mendapat keuntungan di akhirat nanti. Kalau boleh kita nak kedua-duanya, untung dunia dan untung akhirat. Jadi bagi mereka yang mana tak menepati syarat-syarat tadi, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengorbankan harta mereka dan juga diri dia sendiri, maka itulah yang akan memberi keuntungan bukan sahaja di dunia dan di akhirat. Maka dalam konteks ibadah dan banyak lagi yang dapat kita ketahui, antara yang turut dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebut bahawa 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak perkara yang dapat kita lakukan yang sebenarnya memberi kelebihan kepada kita. Dalam beruntungnya kita ni berada dalam agama Islam ni, apa jua perkara yang kita lakukan ini senantiasa memberi keuntungan kepada kita sekiranya kita melakukan dengan cara yang betul dan kita memahaminya bagaimana cara untuk melakukannya. Sebagai contoh, saat ketika kita diberi kenikmatan, sekiranya kita bersyukur, maka kita akan diganjarkan pahala. Begitu juga saat ketika kita ni ditimpa musibah, sekiranya kita sabar dan tabah, maka kita juga akan diganjarkan pahala. Akan tapi kita kena ingat, sekiranya saat kita diberi kenikmatan,
kita kufur, dan saat kita ditimpa musibah kita kufur, maka kena ingat azab Allah itu sangat pedih yang akan menimpa kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dari sudut ibadah kita boleh tengok bagaimana ibadah-ibadah, antaranya ibadah sunat lah. Sebagaimana 2 rakaat salat fajar tadi, jika dilakukan, kita mendapat satu kebaikan yang lebih baik pada dunia dan seisinya. Begitu juga mereka yang bersedekah. Bila sebut sedekah ni, disebut dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyah." Yang mana sedekah ni adalah satu amalan yang cukup istimewa, yang mana ia pahalanya akan berterusan mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Kalau kita lihat mengapa begitu istimewanya amalan ini, sehingga kan bila kita melaksanakannya, pahalanya masih terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal. Dalam hidup kita ni banyak amalan yang kita lakukan, banyak ibadah yang kita lakukan, tapi kenapa Allah memilih hanya 3 ini sahaja yang mana masih terus mengalir pahalanya kepada kita meskipun kita telah mati? Dan salah satunya adalah sedekatun jariyah, iaitu kita bersedekah. Yang mana dengan kita bersedekah ini, penting juga untuk kita memahami dan kita melaksanakannya dengan baik. Sebab bezanya bagaimana kacamata orang yang beriman dan tidak beriman melihat definisi keuntungan tersebut. Ada orang melihat mungkin dengan dia memberi ini adalah suatu yang merugikan dia, sekiranya tiada pulangan. Sedangkan pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah suatu pulangan keuntungan yang sangat istimewa. Bila saat kita memberi, maka kita akan merasa seolah-olah kita ni berkurangan. Berbeza dengan kita menerima. Bila kita menerima ni, seolah-olah kita merasakan kita ni bertambah. Kalau kita ikut sifir dunia ni, makin bertambah, maka makinlah banyak. Tapi sifir akhirat ini, makin berkurang, maka makin bertambahlah apa yang akan kita ada di akhirat nanti. Lalu bagaimana untuk kita mendapat keuntungan daripada kedua-duanya? Maka antara caranya adalah dengan kita bersedekah. Meskipun satu sudut kita melihat kita memberi tersebut, apa yang kita ada berkurangan, akan tapi satu sudut yang lain, akaun kita di akhirat itu bertambah. Bahkan di dunia juga Tuhan akan tambah, tidak hanya semata-mata dari sudut material, bahkan dari sudut rezeki-rezeki yang lain. Itu yang perlu difahami daripada kacamata mereka yang beriman, kerana mereka meyakini apa yang dinyatakan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mana melakukan ketaatan kepadanya. Bahkan ada satu kisah, seorang pemuda ni bertanya kepada seorang yang soleh. Bertanya, bagaimana kita nak mengetahui kita ni ahli dunia ataupun ahli akhirat? Lalu dijawab, saat ketika kamu menerima sesuatu daripada seseorang dengan kamu memberikan sesuatu kepada seseorang. Maksudnya, ada orang nak bagi something kepada kita, sesuatu kepada kita, dengan orang yang tiba-tiba datang minta sedekah daripada kita. Yang mana lebih kita sukai di antara keduanya? Kalau kita tanya jujur dengan kita, mestilah kita ni suka orang memberi sesuatu kepada kita berbanding dengan kita terpaksa memberi sesuatu kepada orang. Lalu dijawab oleh orang tersebut, orang soleh tersebut, sekiranya kamu lebih menyukai orang memberikan sesuatu kepada kamu, maka kamu adalah ahli dunia. Dan sekiranya kamu menyukai orang meminta sesuatu daripada kamu, maka kamu adalah ahli akhirat. Maksudnya, bukan kita tidak boleh menerima sesuatu daripada orang lain. Jangan salah faham. Bukan kita tak boleh menerima sesuatu. Sebab pernah berlaku, bila kita sebut macam ni, seorang ayah ni tidak menerima duit daripada anaknya. Lalu si anak ni pelik. Kenapa ayah ni tidak mahu menerima duit daripada anaknya seperti mana sebelum ini? Lalu jawab si ayah, sebab ayah ni ahli akhirat. Tak suka menerima sesuatu, tapi ayah suka memberi. Lalu si anak pun memintalah kepada ayahnya duit tersebut. Lalu ayahnya memberi. Maka sukalah si anak. Tapi yang perlu kita fahami sebenarnya, tidak salah untuk kita menerima sesuatu daripada orang lain. Akan tapi, di antara menerima dan memberi, yang mana lebih kita sukai? Ataupun sebagai contoh lain, kadang-kadang kita makan nasi, contoh orang Kelantan, dia makan nasi, makan dengan budu. Makan dengan budu tu sedap dah. Sedap. Akan tapi kalau budu tu dicampur dengan tempoyak,
adanya lada dan diperah asam limau, itu lagi sedap. Maksudnya antara budu saja dengan budu dicampur tempoyak ni, budu yang campur tempoyak ni lebih disukai. Tak salah pun makan budu saja. Tapi kalau dicampur begitu lebih kita sukai. Maka samalah situasi tadi, tak salah kita menerima sesuatu daripada orang. Bukanlah itu menjadi ketetapan bahawasanya kita ni ahli dunia. Akan tapi di antara memberi dan menerima ini, yang mana lebih kita sukai. Maka kita cubalah usaha untuk perbaiki diri kita ni ke arah yang mana kita lebih menyukai memberi, sekalipun kita juga menyukai orang memberikan sesuatu kepada kita. Jadi itulah antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan supaya kita ni mendapat keuntungan bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat nanti. Kerana kehidupan kita ni bukan hanya setakat di dunia, tetapi kita ada kehidupan akhirat yang mana akan menilai kembali, menghisap kembali segala amal perbuatan kita. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwasanya dialah yang menjadikan kematian dan juga kehidupan untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menilai diri kita ni, menilai diri kita ni siapa yang paling baik. Ahsanu amala, lebih baik amalan dia. Lebih baik macam mana? Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita melihat sesuatu kejayaan itu adalah bila mana mereka itu berjaya. Sebagai contoh dalam konteks kita belajar, kebanyakan orang melihat bila kita dapat A itu adalah kejayaan. Tapi tak ramai yang melihat seseorang itu daripada dia selalu dapat D, dia dapat C, itu juga kejayaan. Daripada C dia dapat B, itu juga kejayaan. Yang ni ramai orang tak melihat. Tapi Allah melihat sudut yang begini. Maksudnya dalam kehidupan kita daripada sehari ke sehari kita meningkatkan kita punya prestasi diri kita ke arah yang lebih baik, itu adalah suatu kejayaan sebenarnya. Meskipun kita belum berjaya. Sama ada dari sudut konteks kita bersedekah. Mungkin kita tak mampu bersedekah RM10, RM20, mungkin kita mulakan dengan RM1, 10 sen pun. Tuhan nilai. Yang penting sentiasa ada peningkatan dalam hidup kita. Bahkan juga dalam apa juga ibadah kita. Sama ada dari sudut kita membaca Al-Quran, kita beribadah dan sebagainya. Kerana membaca Al-Quran, ibadah dan juga menginfakkan harta ni adalah 3 perniagaan yang tidak mengenal kerugian sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah Fatir tadi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang selalu baca Quran ni adalah mereka yang mendapat keuntungan. Bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Begitu juga mereka yang mana wa aqamus salah, melaksanakan solat, sama ada solat wajib, solat sunat dan sebagainya. Inilah mereka yang mendapat keuntungan dunia dan juga akhirat. Dan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu mereka yang mana menginfakkan harta mereka sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan. Boleh jadi yang mampu memberi infak tanpa orang lain mengetahui, itulah yang lebih baik. Jadi sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah sebagai manusia ni sudah pastinya kita sentiasa inginkan keuntungan. Tetapi satu perkara yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana cara yang terbaik untuk kita mendapat keuntungan bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat. Kerana kehidupan kita tidak hanya terhenti sekadar di dunia, akan tapi kita ada kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, yang mana di sanalah amalan kita akan dinilai sama ada kita ditempatkan di syurga ataupun neraka. Dan bagaimana cara untuk kita melakukan sesuatu perkara untuk kita mendapatkan keuntungan tersebut, Allah telah nyatakan di dalam firman-Nya. Antara syaratnya adalah kita kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan juga kita kena berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda kita dan juga diri kita. Melalui beberapa cara, antaranya dengan kita membaca Al-Quran, kita melaksanakan ibadah salat dan juga kita menginfakkan harta kita. Maka moga-moga dengan kesempatan yang masih lagi diberikan oleh Allah SWT kepada kita ni, marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk melakukannya. Moga-moga di saat kematian kita datang, apa juga perbuatan yang kita masih lakukan pada saat ketika ini masih terus mengalir pahalanya kepada kita dan akhirnya menyelamatkan kita bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat nanti insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu serba sedikit perkongsian pada kali ini. Moga-moga ada yang bermanfaat yang dapat diambil oleh sidang penonton sekalian.
Jadi sebagaimana sabda Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Hari ini kita telah mendengar beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Moga-moga ada yang bermanfaat yang dapat kita ambil, maka kita sampaikan kepada orang lain. Moga-moga mereka juga beroleh manfaat meskipun mereka tidak ada bersama dengan kita pada kali ini. Dan dalam hadis lain Nabi sebut antara amalan yang takkan pernah putus bila mana kita ni melakukan perkara tersebut meskipun kita telah mati, maka antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Moga-moga ada yang bermanfaat yang dapat sidang penonton ambil pada hari ini, maka kita sampaikan kepada orang lain. Moga-moga dengan kita melakukan perkara tersebut, pahalanya terus-menerus mengalir kepada kita meskipun kita telah mati, dan moga-moga dengan asbab ini Allah memudahkan kita ni dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. Jadi rasa cukup sekadar tu, wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online.